Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di Cikgu Saiful Channel, jom belajar matematik. Uh, Perkongsian kali ini bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3 untuk matematik tingkatan 1. Standard kandungan untuk kali ini kita bincang yang pertama 3.1, kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, di bawah standard kandungan ni ada 9 standard pembelajaran, tapi untuk bahagian yang pertama ni cikgu bincangkan 4 dululah. 4 standard pembelajaran lah. Yang pertama kita nak tengok apa maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Yang kedua kita nak tentukan sama ada satu nombor tu adalah kuasa 2 sempurna. Yang ketiga kita nak menyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Dan seterusnya kita nak tengok macam mana nak tentukan kuasa 2 suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi. Okey, jom kita tengok satu-satulah. Yang pertama menerangkan maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna, apa maksud dia lah. Jadi kita cuba ingat kembali yang kita pernah belajar di sekolah rendah dulu. Maksudnya macam mana kita nak cari luas bagi sebuah segi empat sama. Okay. Jadi kalau segi empat sama, sekejap cuba ambil pen lah. Ballpoint, okey. Segi empat sama, ciri ni bentuk segi empat sama. Yang satu lagi yang kamu patut tahu, semua sisi dia sama panjang lah, betul tak? Semua sisi sama panjang. Ikut warna sikit lah. Merah boleh ikut. Okey, semua sisi sama panjang dan luas segi empat. Luas sama dengan panjang, okey, darab lebar. Oh, lari sikit. Okey, panjang darab lebar. Kalau segi empat ini panjang dia, sini lebar dia lah. Okey, lebar dia. Jadi kalau segi empat sama, panjang, kita contoh ambil satu nombor lah, 5, okey tak? Jadi lebar pun 5 lah. Jadi luas dia sini, kita ambil 5 darab 5 lah, sebab panjang dan lebar sama panjang kan. 5, jadi 5 darab 5, kamu kira 25, jadi luas dia sama dengan 25 unit persegi lah. Kalau unit cm lah sini, tapi ini sini unit cikgu tak bagi, jadi unit persegi lah. Okey, tengok yang 5 darab 5 ni. Okey, kita kat sini 5 darab dengan 5, sebenarnya kita boleh tulis sebagai 5 kuasa 2 ni, 2 di atas ni, 5 kuasa 2. Jadi daripada sini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa kuasa 2 bagi suatu nombor adalah hasil darab nombor tersebut dengan nombor itu sendirilah. Kalau kat sini 5 darab 5 lah. Jadi kalau kita ada satu nombor yang lain, contohnya 7 darab 7. Jadi kita boleh tulis sebagai 7 kuasa 2 lah. Okay. Jadi bila orang tanya kuasa 2 nombor, maksudnya nombor tu darab dengan diri dia sendiri lah. Okay, kita tengok pula apa maksud kuasa 2 sempurna lah. Okay. Okay, kalau kita mula-mula tengok 1 kuasa 2, 1 darab 1. 2 kuasa 2, 2 darab 2. Okey. 2 kuasa 2, 1 kuasa 2. 3 kuasa 2, 3 darab 3. Dan kita akan dapat 9 lah. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. Dan seterusnya lah. Okey. Oh, kita belajar. Okey, tak apa. Jadi kalau kamu tengok sini. Mana mouse? Okey, 1
4, 9, 16, 25 dan seterusnya lah. Okay. Nombor-nombor ni 1, 4 ni adalah uh, hasil bagi kuasa 2 nombor bulat lah. 1 kuasa 2 dapat 1. 4 ni daripada 2 kuasa 2. 9 ni dari 3 kuasa 2. 16 ni dari 4 kuasa 2. 25 ni dari 5 kuasa 2. Jadi nombor-nombor yang cikgu bulat ni adalah, teman ni kamu boleh tengok kat sini, nombor ni adalah nombor kuasa 2 sempurna lah. Jadi bila kuasa 2 sempurna tu maksudnya apa? Kuasa 2 sempurna adalah nombor yang merupakan hasil kuasa 2 nombor bulat-bulat lah. Okay, nombor bulat ni lah. Dari pada 1 sampai tak terhingga lah. Okay. Harap boleh faham lah. Okay. Jadi kita cuba tengok yang ni standard pembelajaran yang kedua, nak tentukan sama ada nombor tu kuasa 2 ataupun bukan kuasa 2. Jadi kita tengok contoh soalan tu. Okay. Maksudnya macam mana kita nak tentukan sama ada nombor yang berikut adalah kuasa 2 sempurna atau bukan. Okay, yang pertama A ni 45. Jadi kalau untuk menentukan sama ada 45 tu kuasa 2, nombor kuasa 2 sempurna ataupun bukan, kita boleh guna cara yang pertama ni lah. Sebenarnya ada cara lain tapi kita belum belajar lagi, jadi kita kena cara yang pertama dulu. 45 ni kita nak ya. 45 ni kita boleh tulis dia sebagai, ingat lagi ya, yang nombor sebagai pemfaktoran, ungkapkan nombor 45 ni sebagai hasil darab nombor perdana lah. Kalau kat sini 45 kita boleh tulis sebagai 45 sebagai tengok. Okey, tengok 2 memang tak boleh kan, jadi 3 dulu. Okey, 3 darab padam pula banyak satu apa ni. Eraser mana? Padam ni semua ni. Okey, ni. Okey, balik pen. Okey. Maksudnya kita boleh tulis sebagai 3 darab 1, 15 lah. Okey, 3 darab 15. Yang 15 ni pun boleh ini lagi, kita turun lagi sebagai 3 darab 5. Ini pun turun juga. Jadi 45 ni sebenarnya kita boleh tulis sebagai 3 darab 5. Jadi kalau kita cuba nak susun dia supaya jadi, maksudnya nombor yang pemfaktoran perdana ni kepada dua bahagian, dia tak akan dapat sama lah, maksudnya nombor yang sama, sebab 3 dengan 5, satu lagi tak cukup 5. Jadi daripada situ kita dah dapat kena pasti bahawa 45 ni bukan nombor kuasa 2 sempurna lah. Okey, bukan. Okey. Satu cara lagi, kalau kamu boleh nampak, kamu boleh tengok kan, kalau baca sifar yang hasil darab diri dia, nombor yang sifar, nombor yang sama dan dapat 45 tak ada kan. Kalau 7 darab 7 pun 49, sebab tu 45 bukan nombor perdana. Okey, kita cuba dengan 196 lah. Okey. Yang kedua pula, jadi yang pertama tu dah bukan. 196 kita boleh tulis sebagai hasil darab 2 darab 98. 98 ni boleh lagi 2 darab 49. 3 dah boleh. 7 darab 7. Okey, yang ni kita turun. Yang ni kita turun 2 kali lagi. Jadi 49 sama dengan 2 darab 7 darab 7. Ataupun kita boleh tulis sini ya, 1
196 sama dengan 2 darab 2 darab 7 darab 7. Okay, yang ni tak, kalau kita susun tak, ambil 2 dengan 7 ni. Jadi 2 darab 7. Yang satu lagi pun 2 darab, ni pun tak ada darab ni, darab 7. Maksudnya kita boleh susun dia sebagai sebab tu kalau kamu nampak dia tak, dia jadi macam 14 darab 14 kan, ataupun 14 kuasa 2 lah. Jadi 196 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna lah. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah nanti bila kita belajar punca kuasa 2 lah. Kita boleh tentukan sama ada nombor tu kuasa 2 sempurna ataupun tak dengan mengambil nilai punca kuasa 2 bagi nombor tu. Kalau kamu dapat nombor bulat, dia adalah kuasa 2 sempurna lah. Okey, seterusnya kita pergi ke standard pembelajaran yang ketiga. Kita nak nyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi sebenarnya kita nak tengok apa kaitan di antara kuasa 2 dan punca kuasa 2 lah. Okay, kalau 3 kuasa 2, 3 darab 3, 9. Okay, sebenarnya simbol punca kuasa 2, kalau kamu dah ingat balik, sebenarnya punca kuasa 2 macam itulah simbol dia. Simbol bagi punca kuasa 2 lah. Jadi kalau kita ambil punca kuasa 2, 9. Punca kuasa 2, 9 kita baca ni. Punca kuasa 2, 9 sama dengan 3 lah. Okay. Jadi kalau kita kuasa 2, nombor perpuluhan sifar pelan 2 kuasa 2, kamu akan dapat sifar perpuluhan sifar 4. Dan kalau sama juga kita ambil punca kuasa 2, sifar perpuluhan sifar 4, kita dapat sifar perpuluhan 2. Kalau kita, tengok yang ni nombor pecahan. Kalau kita kuasa 2, 4/5 kuasa 2 macam 4/5 darab 4/5, kamu akan dapat 16/25 lah. Kalau kita punca kuasa 2 16/25, kita akan dapat jawapan dia balik lah. Jadi daripada sini kita boleh buat kesimpulan. Contoh ambil yang kaitan yang pertama ni, ambil tengok yang atas ni. Okay, yang atas ni, kita tengok yang atas ni. Okay. Tengok lah. Kalau 3 ni kita kuasa 2. Mana dia? Terbalik. 3 kita kuasa 2, kita akan dapat 9. Terlepas dia, kita salah ni. 3. Okey, ni 3. Kita kuasa 2, kita akan dapat 9. 9 punca kuasa 2, kita akan dapat 3. Jadi kita boleh katakan kuasa 2 dan punca kuasa 2 ni operasi yang bersongsangan lah. Bersongsangan. Okey. Seterusnya kita tengok yang keempat ni. Standard pembelajaran yang keempat, menentukan kuasa 2 tanpa teknologi dan juga guna teknologi. Guna teknologi kat sini menggunakan kalkulator lah. Okey, yang pertama ni kita cari nilai tanpa menggunakan kalkulator lah. Jadi kalau 7 kuasa 2. Kuasa 2 maksudnya 7 darab 7 lah, betul tak? Okey. Kamu boleh cuba yang lain dulu sebelum cikgu cuba. Okey, yang ni pula negatif 3/5 kuasa 2. Sebenarnya negatif 3/5 darab dengan darab negatif 3/5. Okey, bila darab, tengok negatif dan negatif positif lah. Okey, sebab tu kuasa 2 semua jawapan dia adalah positif lah. 3 darab 3
pecahan bila kita darab penyebut darab penyebut, pengangka darab pengangka lah. Pengangka di atas 3, 3, 3, 9, 5 darab 5, 25. Okay. Betul tak? Sama dengan jawapan kamu. Kalau yang ni pun sama, 1.602, 1.6 darab 1.6. Macam yang ni kena jangan sikit lah bila ada melibatkan nombor perpuluhan ni, nanti jawapan dia tempat belah kat mana lah. Okay. Boleh guna untuk lazim boleh. 1.6 darab 1.6, 16, 256 kan. Okay, 256. Tapi titik puluhan dia ni 1 jadi 2. 2.56 lah. Okay. Macam mana jawapan kamu? Sama? Kalau sama, bagus. Okay. Kita tengok yang satu lagi yang tanpa guna kalkulator pula. Okay. Oh, yang ni menggunakan kalkulator lah. Jadi nak guna kalkulator, kena sediakan kalkulator dulu. Jadi kita tunjuk tengok. Ini soalan dia lah. Okay. Kalau dah ada kalkulator, keluarkan kalkulator. Nanti kita cuba sama-sama. Okay, ni cikgu ambil kalkulator. Kalkulator, on kalkulator. Okay, yang pertama ni. 39 kuasa 2. Jadi tekan 39 kuasa 2 yang ni kan. Jadi tekan ni. Tengok dia ada ID 39 kuasa 2. Tekan sama dengan jawapan 1521 lah. Ingat jawapan lah. 1521. Okay. Yang kedua. Okay, tutup dulu. Ni tengok. 9/13 kuasa 2. Jaga sikit. Bila kita tekan ni. Kalau kamu tekan 9. Fraction tekan yang ni kan. ABC ni. Per 13 kuasa 2. Jawapan dia 916. Ini jawapan yang salah ni. Sebab dia hanya kuasa 2 nombor yang di bawah je. Jadi untuk kalau yang bentuk fraction ni, kita mesti masukkan kurungan lah. Kurungan 9 per 13 untuk balik kurungan, baru kuasa 2. Baru tekan kuasa 2. Tengok, mesti ada kurungan lah. Baru jawapan kita betul lah. Jadi jawapan dia 81 per 169. Okay. Okay, seterusnya kita tengok yang perpuluhan ni. Okay. Masuk kurungan atau tak? Kalau tengok kita tak masukkan kurungan dulu. Negatif 15.4 kuasa 2. Tengok, kalau kita tak masukkan kurungan, tengok, jawapannya masih negatif. Tapi sebenarnya bila nombor negatif kuasa 2, dia akan dapat positif. Jadi ini pun kita perlu masukkan kurungan lah. Kalau tidak, jawapan kita negatif. Kita dah belajar tadi kan, kuasa 2 nombor, semua jawapan dia adalah positif lah. Jadi cuba kita masukkan kurungan. Kurungan negatif 15.4 tutup balik kurungan, tekan kuasa 2. Dan kamu akan dapat jawapan sama tadi, tapi negatif positif itu yang penting kan. 237.16 lah. Untuk kamu, biasanya kita isi sampai 2 tempat perpuluhan lah. Kalau ini tak ada masalah. Kadang-kadang jawapan dia, kalkulator akan bagi dia dalam 10 digit tu. Kita bundarkan untuk tingkatan 1 ni sehingga 2 tempat perpuluhan lah. Okay, nanti bahagian berikutnya cikgu akan terangkan kan. Jadi, sekian, terima kasih. Okay. Jadi, sekianlah perkongsian untuk kali ini. Kepada yang menyokong channel cikgu dengan menekan butang subscribe, terima kasih. Kepada yang kali pertama atau yang baru ke channel Cikgu Saiful, bolehlah tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang subscribe. Cikgu sudahi dengan terima kasih. Jumpa lagi. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.